Kita mulakan Suratul Ahzab mulai daripada ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uhum, panggillah olehmu akan mereka. Panggillah olehmu akan mereka. Li'abaihim, kepada bapa-bapa mereka. Wa aqsatu, dia lebih adil. Indallah, di sisi Allah. Fa'in lam, maka jika tidak. Ta'lamu, kamu mengetahui. Aba'ahum, akan bapa-bapa mereka. Fa'ikhwanukum, maka saudara-saudara kamu. Fiddin, dalam agama. Wa mawalikum, dan maula-maula kamu. Dan maula-maula kamu. Tulis juga maula-maula. Walaisa, dan tidak ada. Alaikum, atas kamu. Junahun, kesalahan. Fima, pada apa yang. Ahtoktum, telah tersalah kamu. Telah tersalah kamu. Bihi, dengannya. Walakin, dan tetapi. Ma, apa yang. Ta'ammadat, telah bersengaja ia. Telah bersengaja ia. Qulubukum, oleh hati-hati kamu. Wa kanallah, dan adalah Allah. Ghafurun, amat pengampun. Rahima, lagi amat penyayang. Biasanya semula ya. Ayat 5 ini adalah ayat yang berkaitan dengan anak-anak angkat. Ya. Anak-anak angkat. Jadi, anak angkat ini kemana nak dibinkan? Ya. Itu masalahnya. Terkadang mereka binkan kepada yang menjaga, sedangkan dia punya bapa. Ya, dia punya bapa yang sah. Tapi dia ambil anak itu sebagai anak angkat daripada kecil,
dibinkan kepada si bapa penjaga. Ya, bukan bapa betul, bapa penjaga. Dan ya, seandainya anak itu perempuan, ya bagaimana jadinya? Bapa tu bukan wali. Bapa angkat tu bukan wali. Ya. Jadi ya ini masalah dia. Jadi ya sebab itu Allah katakan di sini, anak-anak angkat kamu bukanlah anak-anak kamu. Ya. Wa ma ja'ala adiya'akum abna'akum, ayat yang sebelumnya, ayat 4. Dan tiada ia jadikan anak-anak angkat kamu anak-anak kamu. Allah tak jadikan anak angkat itu adalah anak-anak kamu supaya tak boleh binkan kat kamu. Zalikum qaulukum biafwahikum, ayat atas tu. Ya, yang demikian itu adalah perkataan kamu dengan mulut-mulut kamu. Kamu sendiri yang mengatakan demikian. Sebab itu Allah katakan ud'uhum li'abaihim. Panggillah olehmu akan mereka kepada bapa-bapa mereka, wa aqsatu indallah. Dia lebih adil di sisi Allah. Jadi lebih baik ya anak itu hendaklah dibinkan ya nama bapa dia sendiri. Kita sebagai anak angkat kita jaga dengan baik sampai dia besar dan dia tahu dia adalah anak angkat. Ya. Tak perlu nak disorokkan kalau kita jaga dengan baik, tak lari ke mana pun. Ya, dia akan ya lebih kasih kepada yang jaga. Dan dia juga akan ya kembali ya melihat mak ayah dia sebenar. Ya, tak ada salahnya. Ya. Jadi, ya kita tidak menyeksa perasaan si anak ini. Tapi terkadang orang dia sanggup nak menghilangkan mak ayah dia. Ya, dan dia pergi jauh ya daripada orang tuanya. Sehingga anak ni dia langsung tidak tahu sejarah sebenar bahawa dia anak angkat. Kalau dia tahu, dia sudah tentulah terseksa batin dia. Dia ingin nak mencari juga mak ayah dia. Jadi sebenarnya, ya hakikatnya kalau kita bela dengan baik, dia akan tak lari daripada kita. Memanglah dia ingin nak tengok mak ayah dia, tapi dia tidak akan kembali kepada mak ayah dia. Ya. Dia mesti kembali kepada yang menjaga. Ya. Jadi ya, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ya, suruh kita ya panggilkan ataupun binkan kepada orang tuanya. Sebab itu susahnya tanggungan kita kalau kita ambil anak angkat perempuan, kita binkan kat kita pula. Ya, besok kita jadi wali. Ya, dalam keadaan menipu Allah, menipu orang. Ya, dalam ya hal kebenaran. Ya, adakah kita sanggup? Ya. Jadi itu dah dosa jadi dosa-dosa, berpanjangan dosa jadi. Sedangkan kita bukan wali dia. Ya. Itu kalau anak perempuan. Ya, anak lelaki tak ada jugalah. Kuranglah kan. Tapi anak perempuan perlukan wali. Fa'ilam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum, maka jika tidak kamu ketahui bapa-bapa mereka, maka saudara-saudara kamu fiddin dalam agama, wa mawalikum, dan maula-maula. Maula-maula ni boleh letak nota. Ya, maula-maula ialah letak nota tepi, ya, boleh letak nota tepi. Maula ialah pengiring yang dilindungi. Ya. Pengiring yang dilindungi. Jadi, ya, kalau seandainya anak itu tak tahu siapa mak ayah dia, anak tu dia hanya anak yang ditinggalkan di tepi jalan atau di mana-mana, ya, dia kita dia ambil, dia terima anak itu sebagai anak angkat, jaga anak itu sebagai anak angkat. Ya, maka tidak mengapa kita ya menerima kita sebagai bapanya, tapi kita jangan binkan kita lah. Ya. Binkanlah Abdullah dan sebagainya, boleh. Jangan binkan kita. Kalau binkan kita, kita yang bertanggungjawab. Ya.
Ha. Jadi kita tak tahu. Ya. Baik. Tapi tetaplah kita sebagai bapa mereka. Bapanya sebab dia tidak punya bapa. Hanya anak yang dibuang tepi jalan, bayi yang dibuang tepi jalan. Contohnya. Walaisa, dan tidak ada alaikum atas kamu junah kesalahan bima ahta'tum bihi, pada apa yang telah tersalah kamu bihi dengannya. Walakin, dan tetapi ma ta'ammadat qulubukum, apa yang telah bersengaja ia oleh hati-hati kamu. Kalau dulu kita tak tahu, kita tersalah, kita binkan kat kita, tak tahu hukum, maknanya tidak kesalahan, tidak ada dosa. Yang dosa ini sengaja kita binkan kita supaya anak itu tidak lari kepada ayah ibu sebenarnya. Itu yang salah, disengajakan. Ambil di rancangan sana, bawa ke KL, terputus hubungan dengan mak ayah dia. Jadi hal yang macam ni yang menyalahi hukum. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan adalah Allah amat pengampun lagi amat penyayang kepada mereka yang dulunya tak tahu, dia sudah tersalah. Anak angkat itu dibinkan kat dia tak tahu hukum. Jadi hal itu tidak ada kesalahan sebab dia tersalah, bukan sengaja. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-6. An-Nabi, Nabi, aulah, lebih utama, bil mu'minin, dengan orang-orang yang beriman, min anfusihim, daripada diri-diri mereka, wa azwajuhu, dan istri-istrinya, ummahatuhum, ibu-ibu mereka, wa ulul arham, dan orang-orang yang mempunyai al-arham, keluarga. Ba'duhum, sebagian mereka, aula, lebih utama, biba'din, dengan sebahagian, fi kitabillah, dalam kitab Allah. Minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman, wal muhajirin, dan orang-orang muhajirin, illa, melainkan, an, bahawa, taf'alu, kamu perbuat, ila, kepada, auliyaikum, rakan-rakan seagama kamu, rakan-rakan seagama kamu,
ma'rufah dengan kebaikan. Karena zalika adalah itu fil kitab dalam kitab. Masturo yang tertulis. Masturo tu ada dua makna. Satu kalau ta. Kalau masturati tawau ya. Ta bukan ta. Kalau tawau itu maknanya yang tertutup. Yang terhijab. Yang tertutup. Ya, kalau to mastura itu baru yang tertulis. Jadi banyak kalangan orang kita ada nama banyak mastura kan. Bukan to ya, bunyinya ti. Jadi ti tu ta lah. Sebab to ni kan tebal nak menyebut tu, mastu, kan tak sedap. Ya mastura ya. Jadi kalau mastura ringan tu ta saja itu makna yang tertutup. Yang terhijab. Baik, saya semula ayat yang ke-6. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi lebih utama dengan orang beriman daripada diri-diri mereka. Kita punya kasih kepada Nabi sebenarnya lebih utama daripada kita mencintai diri kita sendiri. Daripada orang mukmin yang lain. Ya, cinta kita kepada Nabi itu adalah lebih diutamakan. Itu dikatakan Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Ya. Kita mencintai Nabi itu lebih utama daripada diri kita ataupun daripada orang mukmin yang lain. Itulah kecintaan. Tanda cinta kita kepada Allah, kita ikut apa yang disuruh, apa yang dilarang oleh Rasul. Itu tanda kita cinta kepada Rasul. Ya. Apa yang Rasul suruh, apa yang Rasul larang, yang disuruh kita ikut, yang dilarang kita tinggal. Itu tanda kita kasihkan Rasul. Ya. Kalau kita tak ikut Rasul, itu bukan tanda kita cinta kepada Rasul. Wa azwajuhu dan isteri-isterinya, isteri-isteri Nabi ini, ummahatukum adalah ibu-ibu kamu. Sebab apa? Sebab itu isteri-isteri Nabi bila dah janda, tak boleh dinikahi. Tak boleh orang mukmin menikahi isteri-isteri Nabi. Sebab isteri Nabi ini bergelar Ummul Mukminin. Dalam Quran pun dikatakan ummaha. Ummaha ni makna ibu-ibu. Sebab itu kadang disebut Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah ibu orang-orang yang mukmin. Jadi Ummul Mukminin itu ibu orang-orang mukmin. Ini nak menunjukkan bahawa isteri-isteri Nabi walaupun dia sudah janda, orang-orang mukmin tidak boleh menikahinya, diharamkan. Sebab dia bertaraf ibu, bertaraf ibu kepada semua orang mukmin. Ini tersebut dalam Quran, hal ini. Jadi kita kena tahu. Wa ulul arham dan orang-orang yang mempunyai kerabat atau keluarga yang dekat. Keluarga orang mempunyai keluarga yang dekat. Ba'duhum aula bi ba'din. Sebahagian mereka lebih utama dengan sebahagian fi kitabillah dalam kitab Allah. Mana keluarga yang bertalian darah itu lebih utama daripada orang lain dalam kitab Allah. Sebab itu kadang bila berlaku pertembungan, contohnya adik-beradik kita, kahwinkan anak kita, anaknya. Contohnya ataupun adik-beradik kita yang berkahwin, ada jemputan lain, maka kita lebih utamakan adik-beradik kita. Kita tak boleh tinggalkan adik-beradik kita. Jadi itu dikatakan lebih utama
dengan sebahagian dalam kitab Allah. Jadi kita terpaksalah batalkan jemputan yang lain kerana kita nak menghadiri jemputan keluarga kita ini. Jadi kena utamakan. Kalau seandainya masa itu mengizinkan, tak ada masalahnya. Ya, pergilah. Ya, semua kita pergi. Tapi kalau tak mengizinkan, kena utamakan kita punya arham, ulul arham ni. Ya. Minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman, wal muhajirin, dan orang-orang yang berhijrah atau orang muhajirin. Maknanya orang mukmin dan orang muhajirin yang ada hubungan keluarga itu adalah lebih utama. Illa an taf'alu, jika tidak bahawa kamu perbuat, ila auliyaikum, kepada rakan-rakan seagama kamu, ma'rufah, dengan cara yang baik atau dengan kebaikan. Kana zalika fi kitabillah, fil kitab masturo. Itu dalam kitab. Dalam kitab ni maknanya dalam kitab yang tersebut di Lauh Mahfuz sudah tertulis hukum ini. Ya. Nabi lebih utama daripada diri orang mukmin, dan isteri Nabi adalah ibu-ibu kepada seluruh orang mukmin, dan mereka yang punya hubungan darah, keluarga yang ada hubungan darah, dia lebih utama dengan sebahagiannya dalam kitab Allah. Itulah yang tersebut di kitab Lauh Mahfuz, dalam kitab Allah. Waiz, sambung lagi ayat yang ke-7, suratul Ahzab, ayat ke-7. Waiz, dan ingatlah di waktu. Akhazna, telah mengambil kami. Minan nabiyin, daripada nabi-nabi. Misaqahum, akan perjanjian mereka. Wa minka, dan daripada engkau. Wa min Nuh, dan daripada Nuh. Wa Ibrahim, dan Ibrahim. Wa Musa, dan Musa. Wa Isa, dan Isa. Ibna Maryam, anak Maryam. Wa aghazna, dan telah kami ambil. Minhum, daripada mereka. Mitsaqon, perjanjian. Ghaliza, yang teguh. Baik, saya mak semula. Wa iz aghazna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ingatlah di waktu telah mengambil kami daripada nabi-nabi akan perjanjian mereka. Mengikut tafsir, janji ini adalah janji yang semasa mereka ditulang sulbi. Mereka keluar daripada sulbi atau tulang sulbi. Pada masa itu Allah sendiri dah mengambil perjanjian kepada mereka. Wa minka, dan daripada engkau. Engkau ni balik kepada Nabi lah. Sebab dhamir itu, ka tu menunjukkan kepada Nabi SAW. Wa min Nuh, dan daripada Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa ibna Maryam. Baik daripada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan anak Maryam. Wa akhazna minhum mitsaqan ghaliza, dan telah kami ambil daripada mereka perjanjian yang teguh. Mana perjanjian itu adalah perjanjian mengesakan Allah, mengibadati Allah. Itulah perjanjian yang teguh yang mereka kena sempurnakan.
perjanjian itu dari asal, ya, di tulang sulbi lagi. Ya. Ketika mereka keluar daripada tulang sulbi, dah diambil perjanjian ini. Baik, kita teruskan lagi ayat selanjutnya. Lias al. Li itu dengan lias ala, supaya. Sebab ya ala tu kan dari atas, ya. Kalau baris mati, itu hendaklah, ya. Jadi lias ala supaya ia tanyakan. Supaya ia tanyakan. As-sadiqina akan orang-orang yang benar. An sidqihim, dari kebenaran mereka. Wa a'adda, dan telah ia sediakan. Lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir. Azaban alima, azab yang amat pedih. Baik, saya masuk dulu, ya. Lias ala sadiqina an sidqihim, supaya ia tanyakan akan orang-orang yang benar dari kebenaran mereka. Maksudnya, yang dimasukkan ia di situ ialah ia itu Allah. Jadi, orang-orang yang benar ialah mereka yang menyampaikan risalah. Allah Ta'ala telah memberikan kepada Rasul untuk menyampaikan risalahnya. Ya, tanyalah kepada orang-orang yang benar dari kebenaran mereka. Mereka, para Rasul, telah menyampaikan risalah yang Allah, ya, pertanggungjawabkan kepada mereka. Wa'adda, dan telah ia sediakan lil kafirina azaban alima, bagi orang yang kafir yang menolak risalah yang ya Rasul sampaikan, mereka akan menerima azaban alima, azab yang amat pedih. Ayat yang ke-9. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Uzkuru, ingatlah olehmu, nikmatullah, akan nikmat Allah. Alaikum, atas kamu. Is, di waktu. Ja'atkum, telah datang ia kepada kamu. Junudun, oleh tentera-tentera. Fa'arsalna, maka telah kami kirimkan. Alaihim, atas mereka. Riha, akan angin. Wa junudan, dan tentera-tentera. Lam, tidak. Tarauha, kamu lihat akannya. Wa kanallah, dan adalah Allah. Bima, dengan apa yang.
ta'maluna kamu kerjakan, basira amat melihat. Biasa mas mula. Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka, ingatlah olehmu akan nikmat Allah ke atas kamu. Izja'atkum junudun. Di waktu telah datang ia kepada kamu tentera-tentera. Maknanya, hal ini katanya iaitu peperangan Khandaq. Ya. Maknanya datang kepada kamu tentera-tentera kafir yang mau memerangi kamu. Farsalna alaihim rihan. Maka telah kami kirimkan ke atas mereka akan angin. Wa junudan lam taroha. Dan tentera-tentera tidak kamu lihat akannya. Tentera yang tak dilihat ialah malaikat. Ya. Ketika orang-orang musyrikin bersatu, bersekutu nak menyerbu Madinah. Jadi orang-orang Islam bermesyuarat dan bersetuju untuk menggali parit. Jadi, ya, parit ini parit besar lah, tak ada air pun. Parit tak ada air. Padang pasir. Ya. Jadi, di sekeliling Madinah itu digali parit. Maka, ya, bila tentera-tentera kafir nak masuk Madinah, mesti dia kena masuk dalam parit. Jadi mudahlah orang Islam dia nak melemparkan panah-panah mereka. Jadi mereka tak boleh terus, melainkan mereka terjun dalam parit itu dulu. Parit tak ada air, ya? Parit besar tak ada air. Jadi ya, disebut sebagai Khandaq. Ya. Apa yang jadi? Allah tolong orang-orang mukmin, orang-orang kafir ini yang orang musyrikin yang bersatu atau orang kafir yang bersatu punya ramai. Mereka nak masuk Madinah kena menyeberangi parit itu. Ya. Yang menyeberangi tidak selamat pun, melainkan mereka terbunuh. Ya. Jadi mereka hanya berkumpul di seberang ya, parit itu. Dan Allah datangkan apa? Ribut pasir. Ribut pasir sehingga tidak dapat nak lihat. Itu pun satu azab. Allah turunkan ribut pasir. Ya, sehingga mereka gelap dalam keributan itu. Bukan itu saja, Allah turunkan tentera yang tak dapat dilihat, iaitu malaikat. Ya, akhirnya, ya, kemenangan buat orang-orang Muslim yang di Madinah. Wa kanallahu bima ta'maluna basira. Dan adalah Allah dengan apa yang kamu kerjakan amat melihat. Itulah nikmat Allah telah tolong ya, orang-orang mukmin ya, bersama Rasulnya. Baik, sama lagi ayat yang ke-10. Ingatlah di waktu. Ja'ukum. Telah datang mereka kepada kamu. Telah datang mereka kepada kamu. Min fauqikum. Daripada atas kamu. Wa min asfala. Dan daripada sebelah bawah. Dan daripada sebelah bawah. Minkum, daripada kamu. Waiz, dan di waktu. Zaghat, telah
berpaling ia. Telah berpaling ia. Absaru oleh penglihatan-penglihatan. Wa balagati. Kalau wakoh balagat, ya. Dan telah sampai ia. Qulubu oleh hati-hati. Al-hanajir, ke kerongkong-kerongkong. Wa tazunnuna, dan kamu sangka. Billahi, terhadap Allah. Zununa, prasangka. Prasangka, dua ganda dua. Prasangka. Mereka yang buruk. Sambung. Hunalika, di sanalah. Ubtulia, telah diuji ia. Al-mu'minun, akan orang-orang yang beriman. Wa zulzilu, dan telah digoncangkan mereka. Zilzalan, goncangan. Syadida, yang bersangatan. Baik, saya mak semula. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ingatlah di waktu telah datang mereka kepada kamu. Mereka, tentera-tentera musyrikin yang bersekutu, datang kepada kamu daripada atas kamu, daripada bawah, daripada sebelah bawah daripada kamu. Artinya, atas bukit, bawah bukit, timur dan barat. Nak menyerang Madinah. Wa izzaghatil absar, dan telah berpaling ia oleh pandangan-pandangan. Maknanya pandangan orang Muslim sampai dah tak terpandang kerana jumlah ramainya. Wa balaghatil qulubul hanazir, dan telah sampai oleh hati-hati ke kerongkong-kerongkong, atau kita katakan halkum. Maknanya nyawa tu dah sampai ke halkum. Dia punya debar-debar itu dah sampai ke halkum, punya takut. Dia nak menghadapi tentera yang begitu ramai. Sebab orang musyrikin bersekutu. Jadi semua puak untuk menyerbu Madinah. Wa tazunnuna billahi zununa, dan kamu sangka terhadap Allah sangkaan-sangkaan yang buruk. Pada masa itu mulalah timbul kata hati yang buruk, menyangka-nyangka yang buruk. Kalau betul Muhammad tu, tentulah kita boleh menang. Kalau betul kita benar, sudah tentulah ada jalan keluar. Macam-macam lah menyangka buruk terhadap Allah. Macam itulah bunyinya. Hunalika, di sanalah ubtuliyal mu'minun, telah diuji ia akan orang-orang yang beriman. Wa zulzilu, dan telah digoncangkan mereka zilzalan syadida, kegoncangan yang bersangatan.
Mana suasana tu. Bukan bumi tu goncang. Tapi suasana itu suasana yang menggerunkan sangat ya orang-orang mukmin yang ada di Madinah. Yang jumlahnya begitu kecil dibandingkan kedatangan tentera yang bersekutu. Ya. Sehingga ya, mereka iman tu goncang macam itulah. Ya, bukan goncang bumi, tapi ya iman sampai dah goncang dah. Macam yakin tak yakin dengan perjuangan Nabi SAW. Ya. Baik, ya, kita andakan sampai ayat 11. InsyaAllah kita sambung lagi akan datang. Ya, selanjut cerita itu. Ya. Baik, kita teruskan dengan latihan sorof yang perlu diselesaikan. Sekejap, ya. Baik, sampai bilangan berapa? Buka mic. Bilangan berapa? 43. 43. Baik, 43 ya. 43 masih dalam bab tasrifun naqis. Min babi tafa'ala ya tafa'alu. Ya, wazan dia tarabba ya tarabba tarabbiyan. Tarabba la tatarabba mutarabbin mutarabban mutarabban mutarabban. Turubbiya yutarabba. Mana terdidik daripada perkataan tarbiyah. Ya, kita sebut tarbiyah tu daripada perkataan inilah. Ya, mendidik. Ya. Baik, tamrin 43 ada 6 tamrin yang perlu ada bukan 6, ada 8 tamrin yang perlu diselesaikan. Ya, pertama tasama dengan mana mengambil nama. Cuba buat madhi mudhari' masdar daripada perkataan tasama, silakan. Tasama. Ya tasama. Sebut tasama, tasama sebut dulu. Tasama ya tasama. Tasamiyan. 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 Tasama. Tasama. La tatasama. Tasama la tatasama. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutasammin. Mutasamman. Okey, mutasammin, mutasaman. Madhi majhul, mudhari' majhul. Tusummiya Yutasamma. Ya, tusummiya yutasamma. Okey, nombor 2, ya, makna tadi makna mengambil nama ya tasamma. Ya, daripada perkataan ya ismu. Ma ismuka, ya ismu nama. Baik. Nombor 2, makna berpakaian takassa. Cuba buat madhi mudhari' masdar. Takassa ya takasian. Takassa ya takassa takasian. Amar nahi. Takassa la tatakassa. Ya, takassa la tatakassa. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutakassan. Ya, madhi majhul, mudhari' majhul. Ukusia Yutakassa. Itu maknanya berpakaian. Lawan berpakaian tak berpakaian. Nombor 3 ya. Ta'arro. Ta'arro. Cuba buat madhi mudhari' masdar. ta'arra Ta'arriyan. Ya, okey. Amar nahi. Ta'arra la tata'arra. Ya, isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutaharrik Mutarron. Okey. Madhi majhul, mudhari' majhul.
Tu'uriya Uriya yuta'arra. Okey, tu'riya yuta'arra. Nombor 4 dengan makna nyata, tajalla. Ya. Tajalla. Cuba buat madi mudhari' masdar. tajalla Tajalla ya tajalla. Tajalliyan tajalla. Tajalla ya tajalla tajallian. Amar nahi tajalla Tajalla la tatajalla. tajalla la tajalla. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. mutajallin Mutajallin, mutajallan, mutajallan, mutajallan. Ya. Mutajallin, mutajallan, mutajallan. Madi majhul, mudhari' majhul. tujuh Dia, tajalla dia, yutajalla. Ya yutajalla. Okey, nombor 5 dengan makna naik. Taraqqa. Cuba buat. tarak Tarafa, ya tarafa, tarakyan tarafian. Amar nahi tarakqa Tarafa, la tatarafa. Oh ya, isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Mutarafin, 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 Mutarokin, mutarokkon, mutarafin, mutarokkon, mutarokkon. mutarakan. Okey, madi majhul, mudhari' majhul. Uruqya, yuliyaha, yuliyaha. Ruqya yutarokko. tarak Okey. Nombor 6 dengan makna tinggal. Tabakko. Cuba buat. Tabaqqa, tabaqqa, ya tabaqqa, tabaqiyan, Tabakian. Amar nahi. tabaqiyan. tabaqqa Tabaqqa, la tabaqqa. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Mutabaqin, tabaqan mutabaqan. Okey, madi majhul, mudhari' majhul. Ubuqya, mutabaqqa, mutabaqqa. Okey, nombor 7 bermakna berkumpul. Tahamma. Cuba buat madi mudhari' masdar. tahamma Ya tahamma, hamiyan ya tahamma, Tahamian. Ya. Amar nahi. hamiyan. tahamma Tahamma, la tatahamma. Ya, isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. mutahammin Mutahammin, mutahamman, mutahamman. Ya, madi majhul, mudhari' majhul. tuhummiya Tuhummiya, yutahamma. Ummiya yutahama. Okey, isim kita sambung lagi. Nombor 8 tahadda dengan makna menentang. Okey, madi Menentang. mudhari' masdar. tahadda Tahadda, ya tahadda, hadiyan tahaddiyan. Okey, amar nahi. Tahadda, la tatahadda. Tahadda la tatahadda. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Mutahaddan, mutahaddan. Ya, madi majhul, mudhari' majhul. tuhuddiya Tuhaddiya, yutahadda. Okey, kita letak makna yang akhir sekali, makna menentang tu. Nombor 8, menentang. Cuba buat makna mengikut wazan. Kalau madi, menentang. Ya menentang. Telah. Ya menentang. Telah menentang ia. Telah menentang ia. Mudhari'. ia menentang Ya menentang. Ia menentang. Masdar. penentangan Penentangan. Amar. Menentanglah oleh engkau. Menentanglah oleh engkau. Nahi. Jangan engkau menentang. Jangan engkau menentang. Isim fa'il. Yang menentang. Yang menentang. Isim maf'ul. yang Yang ditentang ditentangkan. Yang ditentang. Yang ditentang pun cukup. Yang ditentang.
yang ditentang. Kebaikan. Ia makan, Tempat menentang. zaman, Tempat menentang. zaman, Masa menentang. madi majhul, Telah ditentangkan ia. telah ditentang ia, kan tak payah. Telah ditentang ia. Mudhari' majhul, Ia Ia ditentang. ditentang. ia ditentang. Ya, alhamdulillah. Mumtaz semua. Okey ya, untuk akan datang latihan yang ke-46, 46. 44 masih tadrib yang sama, tapi latihan dia ada 7 latihan yang perlu diselesaikan. Ya, saya bagi contoh iaitu tahawwa. Tahawwa ya tahawwa, tahawian saya dah hantar dan boleh tengok sendiri dalam grup ya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Alhamdulillah ya, semua mumtaz. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kuliah kita. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah.